أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi langit yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang-bintang dan hari pembalasan yang dijanjikan, dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan hari itu, serta segala keadaan yang disaksikan. Celakalah kaum yang menggali parit api yang penuh dengan bahan bakaran. Mereka dilaknat ketika mereka duduk di kelilingnya, sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Surah yang dibaca ini dikenali dengan Suratul Buruj. Al-Buruj dengan makna bangunan-bangunan ataupun laksana istana-istana. Al-Buruj. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana saja kamu berada, kamu akan dicari oleh mati. Walaupun kamu berada di dalam singgah di dalam istana-istana yang didiri dengan kukuh dan kuat. Dah nak lari lah. Duduk dalam istana pun mati juga. Walaupun istana dikelilingi oleh kota-kota yang teguh. Itu buruj. Yang dimaksudkan di sini ialah kawasan-kawasan yang ditetapkan oleh Allah menjadi tempat peredaran matahari, bulan, bintang-bintang cakrawala yang terlalu banyak. Surah ini dikenali dengan surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah. Tujuannya menyatakan hakikat akidah Islamiah, kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada hari akhirat, kepercayaan kepada janji-janji Allah, rasul-rasul yang dilantik oleh Allah, percaya kepada semua yang datang daripada Allah. Itu penekanan yang diberi kepada surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah ketika umat Islam menghadapi musuh-musuh yang sangat zalim, yang sangat jahat. Bagaimana seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah kepada seluruh dunia, kerana Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang diutuskan untuk seluruh dunia, bukan untuk Mekah, bukan untuk orang Arab, bukan untuk zaman itu sahaja. Berbeza-beza dengan Rasul yang lebih dahulu daripadanya. Untuk kaum dia saja, untuk zaman dia saja. Adapun Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk seluruh manusia dan jin. Sehingga hari kiamat, tidak ada lagi Nabi dan Rasul selepas daripadanya. Tiba-tiba Rasul yang diutuskan ini ditentang oleh kaum dia sendiri, oleh anak beranak dia sendiri. Belum lagi menghadapi kuasa besar Parsi dan Rom, China, India, hari ini Amerika, Rusia, British, Jerman, Perancis, Jepun dan lain-lain lagi. Ini adalah kuasa-kuasa besar dunia yang akan ada sebelum berlakunya hari kiamat. Akan ada kuasa-kuasa besar. Bagaimana Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini nak dibawa, nak dinyatakan.
Padahal seluruh kuasa-kuasa besar dunia menentangnya. Di Mekah sudah ditentang. Maka Allah menurunkan surah-surah di Makkatul Mukarramah untuk menyatakan kebesaran Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahawa semua kuasa-kuasa besar yang menentang Islam itu laksana debu yang sangat halus. Debu yang sangat halus ditiup oleh angin. Jatuh begitu saja. Tunjuklah kuat macam mana, senjata macam mana sekalipun, tak boleh lawan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hikmat surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah. Di antaranya suratul Burud, di mana para sahabat yang mendengar surah ini setelah membacanya dan memahami surah ini, mereka merasakan bahawa semua musuh-musuh Islam yang zalim itu kecil saja. Mereka tidak takut dan tidak gentar. Surah ini dimulakan dengan makhluk langit yang sangat besar, yang ada di dalam kawasannya bintang-bintang cakrawala yang beredar, yang tak boleh dibilang banyaknya. Dan bintang cakrawala itu berada di dalam buruj, di dalam kawasan masing-masing, di bawah kekuasaan Allah. Bintang tu ada yang besar pada bumi kita ni, besar pada bumi pak kita duduk ni. Bumi ni yang besar ada dah. Tetapi di sana ada cakrawala yang lebih besar, mungkin berlipat kali ganda. Duduk dalam kawasan peredarannya. Luah kawasan tu tak tahu luah mana. Semuanya berada di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahawa semua kerajaan yang ada dalam dunia yang lawan Islam ni kecil saja. Kecil saja. Kita adalah hamba-hamba Allah yang ditugaskan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala mulakan surah ini dengan janji hari kiamat. Berlakunya hari kiamat. Dunia yang besarnya akan dibinasakan oleh Allah. Berlakunya hari kiamat. Dan berlakunya hari disaksikan, dibicarakan di hadapan Allah dengan adanya saksi. Dan surah ini membawa kisah yang dikenali dengan Ashabul Ukhdud, orang-orang yang zalim sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan kita baca kisahnya. Menggali parit yang panjang, diletakkan kayu-kayu api yang banyak, dinyalakan kayu api di dalamnya, dan dipilih orang-orang yang beriman dicampak ke dalam api itu sehingga mereka menjadi abu. Walaupun mereka menjadi abu, mereka adalah orang-orang yang menang di sisi Allah. Bagaimana jadi abu menang? Kerana kehidupan kita bukan saja kehidupan alam dunia, ada kehidupan alam barzakh dan ada kehidupan alam akhirat. Yang kita ketahui, yang kita kena tahu, kehidupan dunia tidak habis di alam dunia ini sahaja. Dan Allah Ta'ala menyuruh orang-orang yang beriman teguh, kuat dengan imannya, dan memberi amaran kepada orang kafir. Mereka yang kafir ini suka bertindak terhadap orang-orang yang beriman. Tidak ada tindakan yang diambil melainkan kerana dia beriman, kerana dia nak ke Islam. Kerana nak ke Islam, maka dia ambil tindakan. Tak kira lah, buat lembut pun marah, buat keras pun marah. Serba tak kena orang Islam ni. Itu perangai orang kafir. Tuhan kata perangai mereka melakukan demikian, mereka akan dihukum pada hari kiamat kelak. Dan Allah Ta'ala menyebut kekuasaannya boleh menghancurkan semua yang zalim itu, walau besar macam mana sekalipun, kerana semua makhluk berada di bawah perintah Allah Ta'ala. Dan ditutup dengan kisah Fir'aun kaum Samud
merupakan negeri yang paling bertamadun, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tamadun, dengan kekuatan benda yang hebat, lawan nabi-nabi dan rasul, mereka terima akibatnya. Akibatnya kerana kafir, membohongi rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, dan ketahuilah Allah Ta'ala maha mengetahui segala-galanya. Allah Ta'ala mempunyai Al-Quranul Karim yang sangat hebat, yang disimpan di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz tempat disimpan segala perkara yang ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Inilah ringkasan suratul Burud. Was-samaa'i dzatil burud. Demi langit yang mempunyai bangunan-bangunan, laksana bangunan yang menjadi kawasan kepada bintang-bintang cakrawala yang beredar. Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya. Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan makhluk. Kita tak boleh bersumpah dengan makhluk. Kita mesti bersumpah dengan wallahi wa billahi wa tallahi. Sumpah dengan makhluk tidak sah. Kedegi di mahkamah, akad tangan tinggi mana pun, saya bersumpah, saya mengaku, tak sebut wallahi billahi wa tallahi, tak sah sumpah itu. Itu undang-undang manusia. Mengikut undang-undang syariat, sumpah mestilah dengan wallahi wa billahi wa tallahi. Kena ada demi Allah, sebut perkataan Allah. Adapun Allah, dia boleh bersumpah dengan makhluk. Wal fajri, demi waktu fajar. Wasyamsi, demi matahari. Wal qamari, demi bulan. Wal asri, demi masa. Allah Ta'ala boleh sumpah. Was samai, demi langit. Allah Ta'ala boleh bersumpah. Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk, menandakan makhluk yang Allah Ta'ala jadikan sumpah itu makhluk yang menjadi dalil yang besar kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketuhanan Allah Ta'ala, ketuhanan yang maha suci daripada segala sifat kekurangan, yang tidak sama dengan segala makhluknya, yang tak mampu kita nak fikir dengan akal. Kita mampu sekadar yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala, jangan lebih pada itu. Was-samai, demi langit. Dzatil burud, yang mempunyai kawasan-kawasan peredaran bintang-bintang yang beredar. Laksana bangunan yang teguh, tak boleh keluar pada kawasan itu. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, matahari beredar mengikut tempat yang ditetapkan. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urdunil qadim, dan bulan kami qadarkan kepadanya tempat-tempat turunnya sehingga menjadi bulan sabit, laksana seludang melengkung, seludang yang lama jadi melengkung. Daripada bulan purnama jadi bulan sabit, bulan purnama balik. Bulan sabit macam seludang kering, melengkung begitu saja. Di mana bulan ini bergerak mengikut buruj. Matahari bergerak mengikut buruj, kawasan-kawasan ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Wal yaumil maw'ud, dan demi hari yang dijanjikan, iaitulah hari kiamat. Allah Ta'ala menjanjikan semua yang hidup dimatikan. Sama ada pohon kayu, batu, bukit, manusia, jin, malaikat. Yang hidup dimatikan. Malaikat Allah Ta'ala saja yang tidak mati sekali-kali, yang maha hidup. Semua makhluk dimatikan oleh Allah Ta'ala. Dan akan berlakunya hari kiamat, hari dibangkitkan semula. Itulah hari yang dijanjikan oleh Allah. Janji yang benar, bukan janji main-main, janji yang sungguh, yang mesti berlaku. Demi hari yang dijanjikan oleh Allah. Wa syahidin wa mashhud, dan demi saksi dan yang disaksikan. Allah Ta'ala bersumpah dengan saksi. Ada ulama yang menafsirkan saksi ini ialah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam.
yang menjadi saksi terhadap umat mereka pada hari kiamat kelak. Dan begitulah umat Muhammad SAW menjadi saksi kepada umat-umat yang lain bahawa Rasul-Rasul menyampaikan ajaran Allah. Adakah Rasul beritahu? Rasul beritahu. Nabi-Nabi menjadi saksi terhadap masing-masing. Dan umat Muhammad SAW menjadi saksi bahawa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul telah menyampaikan ajaran mereka kepada umat manusia dan kepada jin. Demi saksi yang menjadi saksi, wasyahidin, khususnya Nabi Muhammad SAW. Wa masyhud, dan yang disaksikan. Semua mereka yang diheret, yang akan dibicarakan pada hari kiamat, disaksikan. Allah Ta'ala membicarakan manusia dengan saksi dan disaksikan. Padahal Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha mendengar, Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala nampak walaupun di malam gelap yang gelita, semut hitam yang halus merayap di batu yang hitam, diketahui oleh Allah Ta'ala. Makhluk yang ada dalam batu diketahui oleh Allah Ta'ala. Apa lagi benda yang kita buat, benda yang kita fikir dalam hati, dalam kepala kita, diketahui oleh Allah Ta'ala. Pada Allah Ta'ala boleh panggil pada hari kiamat, tidakkah pada hari sekian-sekian waktu, sekian minit, sekian saat, sekian, di tempat begian-begian membuat ni, buat ni. Allah Ta'ala boleh kata begitu. Tetapi Allah Ta'ala yang maha adil tidak hukum dengan tahunya sahaja, dia hukum dengan ada saksi. Wa syahidin, demi saksi. Allah Ta'ala bawa saksi yang menyaksikan apa yang manusia buat. Di antara saksi itu ialah suratan amal yang ditulis oleh malaikat. Dia bawa suratan amal yang berjela-jela sepanjang hidup kita. Bacalah. Bila seseorang itu baca, maka dia tahulah ni dia sungguh, dia buat sungguh. Ingatlah dia buat sungguh, buat sungguh, buat sungguh, buat sungguh. Setelah itu pula, dia bawa saksi daripada anggota dia sendiri. Hak yang degil, tangan dia bercakap, kulit dia bercakap, kaki dia bercakap, anggota-anggota dia bercakap. Tuhan kuncikan mulut, anggota-anggota dia bercakap bahawa dia buat benda ni pada hari sekian-sekian. Dia bawa saksi. Kalau ada saksi daripada makhluk-makhluk, dia bawa makhluk-makhluk itu untuk menjadi saksinya apa yang dia buat. Di sinilah ulama mengatakan kita disunatkan sembahyang beralih-alih tempat. Beralih-alih tempat, kerana tempat kita sembahyang tu akan menjadi saksi kepada kita, menjadi saksi kepada kita pada hari kiamat kelak. Supaya membanyakkan saksi-saksi. Wa syahidin, demi yang menjadi saksi, wa masyhud, yang disaksikan. Menunjukkan Allah Ta'ala itu maha adil, yang tidak terhingga adilnya. Dalam dia bawa saksi, dia ampunkan pula. Mana yang layak diampun, diampunkan. Di antaranya mereka yang berdosa, yang menyembunyikan dosanya, tak cerita ke orang dosa dia. Dia tahu ini dosa, kecuali kerana dia nak tanya hukum daripada ulama, daripada mufti, daripada orang yang dia percaya, kerana nak tanya, dan dia menyesal di atas perbuatan. Mungkin ada di antaranya yang tak sempat. Disebut dalam hadis, Tuhan bisikkan di telinga dia, wahai hamba-Ku, betul ke membuat ni, membuat ni, membuat ni. Lalu dia yang tidak mendedahkan dosanya mengaku di hadapan Allah. Lalu Allah mengampunkan dosanya. Ada kalangan manusia yang ditunjukkan di tengah khalayak ramai, ini yang sombong, yang takabur, yang megah sangat dengan dosa yang dia buat. Dia dedahkan dosanya di tengah khalayak ramai, munak sangat. Dimalukan sebelum disumbat ke dalam neraka. Itulah peristiwa hari kiamat yang sangat menggerunkan. Wallahu a'lam.